Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعواته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ويفصي بتقوى الله وطاعته la'allakum tuflihun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keredaan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat insyaallah. Mimbar pada hari ini ingin menyampaikan khutbah yang bertajuk perubahan zaman dan dekadensi moral. Sebelum itu, khatib ingin menyuruh kepada seluruh umat Islam
untuk terus mengimarahkan program-program ibadah dan ilmu, melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar, serta memelihara hubungan silaturahim. Panjatkan doa buat saudara-saudara kita yang ditindas, terutamanya di Palestin, dan teruslah bertaubat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menempuh segala fitnah dunia yang semakin mencabar dan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dunia ini tidak dapat lari dari perubahan, dan setiap perubahan zaman itu beriringan dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi dan informasi. Perubahan ini tidak dapat mesti diimbangi dengan kecukupan ilmu, kekuatan iman, dan kemantapan akidah, supaya kita dapat mendepani setiap perubahan dengan pertimbangan iman dan ilmu yang benar, sekaligus menepis segala bentuk penyelewengan dan dampak negatif yang terhasil akibat perubahan yang berlaku. Perkembangan teknologi dan ilmu dalam masa yang sama menyebabkan perubahan peradaban manusiawi. Derasnya perubahan yang tidak dikawal dengan bimbingan syariat dan nilai-nilai Islam menyebabkan berlakunya keruntuhan moral. Teknologi diibaratkan seperti pisau yang mempunyai peranan dan fungsinya yang baik, namun jika ia tidak digunakan dengan betul atau dipegang oleh seseorang yang berniat jahat, boleh menyebabkan kecederaan dan kematian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hakikatnya perubahan demi perubahan yang berlaku pada setiap zaman itu mesti dihadapi dan diterima dengan sebaiknya, kerana ia menunjukkan perkembangan ilmu dan luasnya bidang ilmu yang boleh diterokai. Namun begitu, perkara terpenting yang perlu dititik beratkan ialah persediaan kepada generasi muda pada hari ini untuk menghadapi perubahan pada masa yang akan datang yang lebih mencabar. Mereka lah pelapis yang bakal mentadbir pada masa hadapan dan mesti memiliki akidah yang kukuh, nilai Islam yang holistik, ilmu yang benar, akhlak yang baik, dan integriti yang tinggi. Amat menyedihkan kerana kita dapat lihat pada hari ini terlalu banyak masalah keruntuhan moral yang melibatkan generasi muda. Kita juga dapat melihat nilai-nilai Islam semakin pudar akibat sebahagian manusia terlalu leka menikmati alam maya. Sebahagian besar masanya dihabiskan di hadapan skrin, melayari keseronokan dunia maya dan tidak bercampur dengan masyarakat secara fizikal. Hakikatnya, perbuatan ini semakin menjauhkan mereka dengan orang yang dekat, walaupun tujuan asal kemudahan teknologi itu untuk mendekatkan yang jauh. Kita juga dapat melihat nilai-nilai warisan kebudayaan semakin hilang kerana meresap masuknya nilai dan budaya asing dalam diri generasi muda. Perubahan dari segi pakaian, makanan, percakapan dan sebagainya semakin berubah dan menjalankan tradisi setempat. Pelbagai isu yang berlaku kebelakangan ini menunjukkan bahawa semakin lemahnya iman umat Islam pada hari ini. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk mempersiapkan anak-anak secara holistik supaya generasi yang ditinggalkan kelak tidak lemah dari segenap segi. Kealpaan generasi hari ini akan menyebabkan golongan pelapis yang ditinggalkan berada dalam kelekaan, meninggalkan solat dan bertindak menurut hawa nafsu semata-mata, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adhaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayyan. Maksudnya, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang meninggalkan sembahyang serta menurut hawa nafsu, yakni dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab yang dalam neraka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, generasi hari ini perlu mempersiapkan mental dan fizikalnya agar lebih bersedia dengan sebarang bentuk cabaran dan perubahan. Jati diri mereka perlu dipasakkan sedalam-dalamnya bersama-sama iman dan takwa agar tidak goyang dengan setiap angin perubahan yang melanda. Ibu bapa perlu mengawal media dan hiburan anak-anak agar mereka tidak terlalu bebas dengan dunia maya sehingga menyebabkan mereka terbatas
ke lembah kehancuran. Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan petunjuk dan panduan yang mesti dipegang sepanjang masa, kerana ia bertindak sebagai kompas yang menunjukkan jalan daripada kesesatan. Semua pihak perlu meletakkan asas dan nilai Islam yang paling utama sebelum melaksanakan tugas mengikut bidang masing-masing. Jangan terlalu mengejar keuntungan hingga mengenepikan nilai-nilai dan dogma Islam. Jangan kerana pengaruh buruk daripada kita menyebabkan generasi pelapis juga terikut-ikut dan semakin hanyut dibuai keseronokan dunia. Jagalah diri dan ahli keluarga supaya sentiasa mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan sempurna, kerana tiada jalan lain yang lebih selamat selain Islam. Akhir kata, sebelum menutup khutbah pada hari ini, khatib ingin meninggalkan beberapa pesanan. Yang pertama, perubahan zaman yang berlaku mesti diimbangi dengan kecukupan ilmu, kekuatan iman dan kemantapan akidah. Yang kedua, dalam mendepani perubahan yang berlaku pada setiap zaman, kita perlu memastikan ia tidak meruntuhkan nilai Islam dalam diri. Dan yang ketiga, semua pihak bertanggungjawab menjaga diri dan ahli keluarga masing-masing agar sentiasa berdiri dan atas landasan Islam dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Maksudnya, bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya yang mengawas dan menjaganya, yakni dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Surah Al-Ra'd ayat 11. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wat taslim ala nabiyyil karim. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ووعايه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعدائك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين الأمة عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأسقام ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Cukupkanlah kami dengan kurniaan-Mu dari bergantung kepada selain-Mu. Hindarkanlah kami dari sebarang fitnah, bala bencana, wabak penyakit, perbuatan keji dan mungkar seperti rasuah, salah guna kuasa dan hiburan yang melalaikan. Hanya kepadamu ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, satukanlah kami atas agama-Mu dan hindarkanlah kami dari perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah serta tekun mengimarahkan masjid. Sesungguhnya hanya kepadamu ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن